Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas matematik hari ini kita akan terus sambung. Cikgu straight to the point. Kita nak belajar tentang rumus algebra. Rumus algebra ni dia tak beza sangat pun daripada algebra yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Dia sambungan je, okey. Cumanya kali ni apa beza rumus algebra dengan sebelum-sebelum ni? Dia ialah ungkapan algebra yang tulis dalam bentuk persamaan. Dah nama persamaan kena ada sama dengan. Okey, boleh? Okey, rasanya cikgu dah pernah belajar dulu cara mengungkapkan dalam bentuk persamaan. Masa mula-mula dulu belajar algebra, ada satu kertas cikgu bagi. Kita apa? Cikgu tahu dah lupa. So kita terus pergi kepada contoh dia. Cara nak buat rumus. Okey, cara nak buat rumus, membentuk rumus. Okey, kita baca soalan pertama. Contoh A, umur Farhan ialah X tahun, manakala umur Ashrik ialah Y tahun. Jumlah umur mereka ialah, tak nampak pula nombor 13 ni. Sekejap Okey, kita so soalan ni tengah cerita pasal umur. Bila nak menjawab soalan seperti ini yang tak ada formula ni, kita kena faham cerita dia pasal apa. Cerita dia, soalan ni cerita pasal umur. Siapa? Dua orang, Farhan dengan Ashrik. Dan umur diorang ni, mereka dua orang ni nak kena buat apa? Kita kena jumlahkan. Jumlah ialah operasi tambah. Jadi kalau ditambah umur Farhan dengan Ashrik berapa tahun? 13. Jadi ayat yang panjang-panjang ni kamu nak ungkapkan balik dalam satu ayat matematik yang mudah. Okey, umur Farhan tambah Ashrik 13 tahun. Okey, benda ni yang awak baru buat ni namanya persamaan ayat matematik ataupun ungkapan algebra, rumus algebra. Macam mana nak tahu rumus? Dia ada sama dengan. Okey, boleh. Soalan seterusnya, contoh B, sebuah buku berharga. Berharga ni typo sikit. Sebuah buku berharga K ringgit. K ringgit ni harga dia, baca ni K, bukan baca ringgit, bukan baca RM, kita baca K. Sebatang pen berharga Y ringgit, lebih murah berbanding buku. Cari harga sebatang pen. Soalan ni cerita pasal harga. Harga siapa? Harga buku dengan harga pen. Ni cara nak tika soalan. Okay, harga buku dia bagi tahu berapa? Harga buku dia bagi tahu. Harga buku ialah K. Tak payah tulis RM pun tak apa. Okay, soalan nak harga pen. Pen, baca balik. Baca 3 kali pun tak rugi. Pen Y ringgit lebih murah berbanding buku. So kalau dia lebih murah, awak nak kena tambah ke nak kena tolak duit tu? Lebih murah. So kalau lebih murah, kita kena tolak duit tu. Pen lebih murah daripada siapa? Buku. So maksudnya duit buku tolak berapa ringgit lebih murah? Y ringgit lebih murah. So harga pen ni, duit buku tolak yang lebih murah tu berapa banyak? Itulah harga kepada pen. Ni harga duit pen ni. Ni harga pen. Tak kisahlah huruf dia panjang macam mana pun, still itu pen yang punya. Itulah rumus algebra. Contoh ketiga. Banyaknya tak apa. Harga seketul ayam goreng ialah P ringgit. Harga segelas minuman ialah 3 ringgit lebih mahal berbanding seketul ayam goreng. Cari jumlah harga bagi seketul ayam dan segelas minuman. Sama juga soalan ni cerita pasal harga. Harga siapa? Ayam goreng seketul dengan segelas minuman. Keluarkan maklumat. Biasakan buat matematik, jangan tenung macam tu je. Keluarkan maklumat. Okey. Ayam goreng harganya berapa? P ringgit. Lepas tu selain ayam goreng, apa lagi cerita dia? Minuman kan? Minuman segelas. Dia tak cakap direct, dia pusing sikit soalan dia, arahan dia. 3 ringgit lebih mahal berbanding seketul ayam goreng. Lebih mahal, tadi lebih murah kita tolak. Lebih mahal kita buat apa? Kita kena tambah. 3 ringgit ni tambah kat siapa? Tambah dekat P.
Sebab minuman ni RM3 lebih mahal. Tengok dibandingkan dengan siapa? Ayam goreng kan. So ayam goreng punya RM3 lebih mahal untuk minuman. Minuman ni mahal. So kena tambah RM3 dengan ayam goreng. Baca betul-betul. Soalan dia nak apa by the way? Baca. Jumlah harga ayam dan minuman. Jumlah kita kena tambah. Ayam tambah minuman. Apa? Dia lah masuk jumlah harga tu. Ayam tambah minuman. Ayam pi. Minuman apa? Pi tambah 3. Betul? So dah belajar. Sebutan sama boleh tambah. Pi tambah pi berapa pi? 2 pi tambah 3. Ini boleh selesaikan tak? Tak boleh. Sebab apa? Huruf tak sama. Sebutan tak sama. Ini ada pi, ini tak ada pi. Tak boleh selesaikan. So jawapan dia ini. So jumlah harga. So ni apa ke benda ni cikgu? Ini ialah harga ayam dengan minuman segelas. Faham? Okey. Seterusnya. Okey, contoh seterusnya ialah ada gambar pula Gambar segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ni maksudnya kaki tu yang mana? Yang ni. Yang condong ni kaki dia. Sama kaki maksudnya kaki dia dua ni sama panjang. Okey, sama ada dia akan cakap segitiga tu ialah segitiga sama kaki, ataupun dia tak cakap tapi dia buat simbol calit ni. Maksudnya sama panjang. Sebab tu tulis B. Maksudnya panjang ini B, panjang kaki sebelah lagi B. Okey, yang ni tapak dia A, tu segitiga. Okey. Kalau dia bagi gambar macam ni, soalan dia apa? Ungkapkan perimeter P bagi segitiga sama kaki di bawah. Tadi kan sebelum tadi soalan yang ni, dia tak tulis huruf apa-apa kan? Jumlah harga tak ada tulis huruf apa-apa kan? Sebab tu kita tulis ayam tambah minuman, betul? Tapi kali ni kita nak buat perimeter, disuruh cari perimeter, betul? Tapi disuruh guna huruf P. Sebelum tadi tak ada huruf. Ni tak ada huruf. That's why kita buat ayam tambah minuman. Tapi kali ni disuruh guna P. P mewakili perimeter. Ni soalan ni. P ialah perimeter. Perimeter, kita tak tulis perimeter, kita tulis P sebab disuruh guna P. Perimeter tu apa? Keliling dia. So semua kita kena tambah B tambah B tambah A. Yang mana kita boleh selesaikan yang ni? Sama kan? So berapa B? 2B tambah A. Maksudnya perimeter segitiga sama kaki ni ialah P sama dengan 2B tambah A. P ni merujuk kepada apa? Perimeter. Boleh? Okey, seterusnya. Soalan seterusnya ialah kita nak mengubah huruf tu jadi perkara rumus. Okey, lupa cikgu nak beritahu Okey, perkara rumus. Nampak tak? P ni dia seorang-seorang kan? Betul? So, okay. P ni dia seorang-seorang. P tu ialah perkara rumus. Ni perkara rumus. Perkara rumus ni ialah bahasa cikgu senang bagi kat kamu semua ialah tajuk. Tajuk ungkapan tu ialah P. Dia kena duduk sorang-sorang. Dia kena stand alone. Dan dia kena positif. Nampak? P ni seorang-seorang. Dia positif. Dia tak boleh negatif. Dia tak boleh ada kuasa. Tak boleh ada punca kuasa. Dia kena seorang-seorang. Dia lone ranger. Okay? So, yang seterusnya ialah kita nak belajar tukar perkara rumus. Contohnya ialah cikgu bagi nombor 1. Q sama dengan M tambah P. Okay. Sekarang ni ini ungkapan kan? Ungkapan rumus algebra kan? Perkara rumus dekat sini ialah Q, betul? Boleh? Macam nak tahu Q perkara rumus? Sebab dia seorang-seorang dan dia positif. Sekarang ni kita nak jadikan, ikut arahan, nak jadikan M sebagai perkara rumus. Nak jadikan M ni seorang-seorang. M pula nak jadi ketua. Okay, so sekarang ni bila M nak jadi seorang-seorang, tengok apa syarat perkara rumus? Dia alone, dia seorang-seorang dan dia positif kan? Okay, sekarang ni M duduk sebelah kanan. Tengok M tu positif ke negatif? Positif. So biar je M ni sebelah kanan sama dengan ni seorang-seorang. Siapa yang kena tendang kat sini? P ni pindah jadi tolak.
positif pindah jadi tolak. So, negatif P, Q kat depan. Kiri ni rumah Q kan? Q ni sama dengan ni kiri. So, kiri ni rumah Q. Q kena duduk dulu. Tuan rumah kena duduk dulu, barulah tetamu ni pindah. P ni tetamu. P ni tetamu, jadi negatif. So, Q tolak P sama dengan M. So, M dah jadi perkara rumus. Macam nak tahu? Dia sorang-sorang dan dia positif. So, cara nak baca dia sepatutnya, cara tulis dia, sistem dia ialah M kena duduk sebelah kiri. Bila dah selesai semua, kita terbalikkan je. Jangan ubah apa-apa simbol. Terbalikkan je. M ialah Q tolak P. Ataupun bahasa matematik dia, M sama dengan Q tolak P. Faham? Okey. Tak faham? Tak faham, ulang balik video ni. Boleh? Contoh kedua. Kita jadikan M M jadi tajuk. Contoh kedua, B sama dengan 2X tolak M. Kalau soalan ni, perkara rumus dia siapa? B. Sekarang ni arahan dia suruh tukar M jadi perkara rumus. Betul? So, sekarang ni tengok. M ni dekat sebelah kanan. Satu hal. Kedua, M ni negatif. So, sekarang ni kita jadikan M positif. Sebab ingat, perkara rumus kena positif. So, M dia positif. M kena pindah kiri. So, positif jadi negatif jadi positif. M, tuan rumah duduk depan, sama dengan, okey, ni sebelah kanan, M dah pindah betul. Siapa yang tinggal? Ni, tinggal seorang-seorang ni. 2X. Okey, sekarang ni, M tu dah positif. Tapi dia belum berseorangan lagi. So, siapa yang nak kena tendang pula ni sebelah kiri ni? B yang kena tendang. Pergi ke kanan. B tu sifatnya positif kan? Bila positif kan? Tak ada apa-apa, maksudnya positif. Bila pindah jadi tolak. So, maksudnya tuan rumah 2X ni rumah dia. Dia duduk dulu. Baru tetamu. B positif. Jadi tolak. So, M ni kalau B dah pindah, M sorang-sorang. M. So, M dah seorang-seorang, M dah positif. So, menjawab soalan. So, M dah jadi perkara rumus. Cikgu buat color-color Mata tu buka sikit. Okey. Contoh ketiga. A sama dengan 5/2M. Soalan ni tadi apa? M jadi perkara rumus. M jadi tajuk dia kan? M tu seorang. Okey, sekarang ni macam mana ni? Macam mana? Okey. Soalan ni perkara rumus dia A. Sekarang ni dia jadikan M ni jadi tajuk seorang-seorang. Okey. Kalau dia pecahan macam ni, dengar betul-betul. Kalau dia pecahan macam ni, dia duduk bawah kan? Kalau duduk bawah macam ni, maksudnya dia dibahagi. So, sekarang ni, M tu dia kena positif, dia kena alone dan dia kena duduk atas. Dia tak boleh duduk bawah bahagi macam ni. So, kita kena pindahkan dia ke atas. Ni bahagi. Pindah dia akan jadi darab. So, tulis balik. Ni duduk sebelah kiri kan? Pindah jadi duduk sebelah kanan. Tuan rumah darab dengan tetamu sama dengan, kalau 2M dah pindah, sebelah kanan ada huruf nombor 5 sahaja. Okey. Settle. M dah naik atas. Settle. Sekarang ni M ni ada banyak kawan ni. Dia tak lone ranger. Okey. So, siapa yang duduk sebelah M? 2 kan? So, kita nak tendang A dengan tendang 2, betul? Sekarang ni siapa duduk sebelah M? 2. So, 2 ni duduk lah. Kita pindahkan lah sekali. Kita hold dulu. Kita pindahkan apa? A. Ni tengah operasi apa ni? Darab. Pindah jadi bahagi. So, tuan rumah dia 5 duduk atas, tetamu duduk bawah. So, sebelah kiri ada siapa? 2M. Okey. Boleh? Sekarang ni, M tak settle lagi. Tak seorang-seorang. Okey, cikgu dah ajar. Kalau rapat-rapat macam ni, operasi apa? Operasi darab. Maksudnya kita nak tendang 2 ni kan?
Nak tendang 2, darab pindah jadi bahagi. So, tak muat pula. So, sama dengan 2 ni, dia join A duduk bawah. Dia ikut A duduk bawah. 2A. So, kalau dah 2M ni, 2 dah pindah, tinggal siapa sebelah kiri? M sahaja tinggal. So, itulah jawapannya. Boleh? Okey, boleh. Tak faham, ulang balik video ni. So, kesimpulan dia ialah, cikgu ringkaskan, tambah geng dia tolak, darab geng dia bahagi. Okey? Di buku teks dia ada cara mengajar dia, dan dia kalau buat rumus algebra ni, dia ada banyak cara. So, cikgu, mungkin siapa yang dah pernah tuition atau pergi kelas mana-mana, boleh ikutlah cara cikgu tuition tu. Tapi cikgu ajar cara yang paling mudah. Okey, cikgu ajar pindahkan satu-satu. Jadi kalau awak dah selalu buat latihan, nanti lama-lama awak akan nampak. Okey? Boleh? Okey. Contoh seterusnya, contoh nombor 4 Nombor 4. Tak nak. Cikgu nak bagi arahan dulu. Ungkapkan. Okey, kita level up sikit. Tadi, yang latihan tadi, tambah, tolak, darab, bahagi. Betul? Tambah, tolak, darab, bahagi. Kali ni kita nak buat simbol lain pula. Ungkapkan P sebagai perkara rumus. Okey? So, soalan nombor 4. Nombor 4. Cikgu buat nombor biru cair lah. 4. Q sama dengan punca kuasa P. Okey, sekarang ni soalan perkara rumus dia Q kan. Q sama dengan punca kuasa P. Betul? Q sama dengan punca kuasa P. Sekarang ni soalan nak jadikan P ni jadi tajuk. P ni nak sorang-sorang. So, kalau ikut soalan ni, P ni ada rumah dia. Ni nak sebut apa ni? Punca kuasa 2. Okey, dah belajar matematik lama dengan cikgu kan? Jangan tak tahu simbol ni apa. Tok kan? Punca kuasa 2. Punca kuasa 2 ni dia takkan tulis 2. Selalunya yang 3, 4, 5 baru dia tulis. 2 dia takkan tulis. So, awak kena faham-faham ni punca kuasa 2. Maksudnya kita kena angkat bumbung ni. So, kita kena pindahkan bumbung ni ke kiri. So, dah buka bumbung P sorang-sorang. Bumbung ni, kalau dah dah pindah, dia punca kuasa 2. Dia pindah jadi kuasa 2. Maka, P ialah Q kuasa 2. Faham? Okey, so cikgu tambah kat sini. Kalau dia kuasa 2, punca kuasa dia pindah jadi kuasa 2. Ingat tak indeks kita dah belajar? Ada kaitan dia sikit. Betul? Okey. Seterusnya. Okey, soalan seterusnya ialah S sama dengan P kuasa 2. Okey, dalam soalan ni perkara rumus dia S. Sorang-sorang positif. Soalan suruh jadikan P perkara rumus. Makanya kita kena pindahkan kuasa 2 ke sini, ke kiri. Betul? So, P duduk sorang-sorang sebab kuasa 2 dah pindah. So, bila kuasa 2 dah pindah, dia jadi punca kuasa. Yang ni. Mana? Kuasa 2. Kuasa 2 pindah jadi punca kuasa. Okay, boleh? Contoh nombor 6. W sama dengan punca kuasa P/3. Okey, wow. Apa benda ni? Sekarang ni perkara rumus ialah W, betul? So, punca kuasa P ni terkurung. Ada bumbung, lepas tu ada pecahan kan? Okey, kita buat one by one. Jadi, kita pindahkan rumah ni dulu. Pindahkan rumah. Tahu ni punca kuasa pindah jadi kuasa 2. So, rumah ni dah pindah, bumbung dah rumah.
Bumbung dah pindah, tinggallah P per 3. Sekarang ni tak selesai lagi sebab di bawah P ada 3 kan. Kalau duduk bawah, kita operasi apa ni? Bahagi. Makanya bila bahagi, pindah jadi darab. Kiranya 3 darab W kuasa 2 sama dengan 3 dah pindah, tinggallah P sorang-sorang. Takkan nak biar macam ni pula. Buruk jawapan ni. 3 darab W kuasa 2 apa? 3W kuasa 2 sama dengan siapa kat sebelah kanan? P. Maka P ialah 3W kuasa 2. P sama dengan 3W kuasa 2. Okey, contoh terakhir. Terakhir ialah nombor 7 Nombor 7 T sama dengan 1 per P kuasa 2. Okey, bertenang. Kita jadikan P seorang-seorang. P duduk bawah, P ada kuasa 2. So ada 2 halangan kat sini. Pertama, P duduk bawah. Bila duduk bawah, kita tahu bahagi. Kita kena naikkan P dulu. Sebab soalan minta P kan. Naikkan P, bahagi berubah. Sorry, tak nak warna ni. P ni bahagi kan. Berubah jadi darab. Sama dengan siapa kalau ni dah pindah? Sama dengan 1. Okey. Sekarang ni halangan lagi. P ni ada kuasa 2, ada darab. So, kuasa 2 ni duduk dekat dengan P. Yang mana-mana dekat dengan P last sekali. Maksudnya kita kena tendang siapa dulu? T dulu. Ni darab kan? Pindah jadi ni darab ni, darab. Pindah jadi bahagi. Bahagi ialah tuan rumah dia 1 per T. Okey, halangan terakhir. P ni ada kuasa 2. Maksudnya kita kena pindahkan kuasa 2. Pindah jadi apakah? Jadi punca kuasa, betul? Semua kita punca kuasakan. Dah dapat. Dah siap. Okey? Itu saja untuk kelas pada hari ini. Buat latihan dalam gambar. Okey? Cikgu tak buat quizzes hari ni. Okey? Buat latihan yang cikgu snap dalam gambar. Boleh? Okey. Itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan malas-malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.